handsome lagi Ustaz ni. Ya. Bernama Ustaz Azhar bin Idrus. Selamat datang Ustaz. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Sebelum saya membuka gelanggang yang sebenar, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang banyak-banyak yang tidak terhingga kepada unit latihan bahagian sumber manusia dengan kerjasama yang diberikan oleh Biro Agama KESPO yang dapat kita mengadakan program pada kesempatan pada hari ini. Dan saya ingin juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan tertinggi PKSO, khususnya kepada Datuk KI sendiri yang benarkan program kita berlangsung pada kesempatan ini. Sebenarnya sesi ini adalah sesi soal jawab saja Ustaz, ya, sehingga pukul 1:30 tengah hari. Jadi di sini ni ada soalan-soalan yang saya dah buka, yang saya belum buka lagi, ya, yang ada stapler, yang tak stapler. Jadi soalan saya rasa terus kepada soalan Ustaz, boleh ya? Ustaz selesa saya baca soalan tu, Ustaz nak baca sendiri? Oh, boleh belaka. Kalau begitu saya berperanan lah untuk buka soalan. Kalau tidak nanti saya tak ada peranan pula sebagai MC. Ya, tolong ambil gambar banyak-banyak sikit ya. Masuk dalam Facebook. Kalau tidak pun YouTube ya. Kalau tidak susah juga saya kan, dia tak dapat ya. Ya, soalan pertama Ustaz. Ini soalan mudah ni Ustaz. Tengok Ustaz pun boleh jawab dengan mudah juga lah. Ada banyak soalan, jadi kalau boleh Ustaz ringkaskan dengan jawapan kalau boleh lah. Ya. Sebagai orang Islam, kewajipan kita ialah menunaikan solat. Tetapi ramai juga yang tidak menunaikan solat. Jadi pada mereka ni apa yang kita nak ukurkan pada mereka? Terima kasih. Soalan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, yang hormati yang saya kasihi MC kita pada hari ini yang ada di sebelah saya, yang tak perlu kita perkenalkan lagi. Semua kaki tangan PKSO, tetamu muslimin-muslimat, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah-limpah yang kita dapat berada dalam program tengah hari ini. Mudah-mudahan mengundang rahmat dan barakat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalan pertama, dia ada kawan tak semayang, tak solat, jadi kita nak buat buat ni. Baik, masalah mengajak orang atau membetulkan kemungkaran. Dia pergi kepada perkara-perkara yang pertama sekali, dia mesti benda tu benda mungkar dulu. Kalau benda tu bukan benda mungkar, tak boleh kita letak pada level yang di atas. Jadi prioriti benda mungkar dulu. Benda mungkar ni dia buat benda yang haram tanpa khilaf ulama. Contohnya meninggalkan semayang. Tinggal semayang ni tak ada mazhab kata boleh. Jadi dia memang benda mungkar. Bila benda mungkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, al-hadis. Kalau kamu lihat kemungkaran di depan kamu dan kamu ada kuasa, maka wajib kamu ubah, hilangkan kemungkaran itu. Kalau kamu tak ubah, kamu ada kuasa, kamu berdosa. Baik, siapa yang kita berkuasa? Kalau kita ni suami, kita kuasa atas isteri kita. Isteri orang kita tak ada kuasa. Jadi kita tak wajib tegur ataupun marah bini orang tak semayang. Kita wajib marah bini kita, anak kita juga. Nampak? Maka kita wajib. Anak orang kita tak ada kuasa. Kalau kita jadi pemerintah, kita kena suruh rakyat kita semayang. Kalau kita tak suruh rakyat semayang, pemerintah berdosa di hadapan Allah. Lagi besar orang bawahan dia, lagi besar dosa dan lagi besar gaji. Tak betul? Jadi gitu. Bagi dia pada gaji besar dan tanggungjawab tu besar. Lepas tu bila kita sign agreement menjawab jawatan ketua dan sebagainya, kita kena senyum dan menangis. Senyum kerana gaji kita besar, menangis kerana tanggungjawab kita besar. Kita akan bersoal,
Kaki tangan bawah kamu ada tak kamu suruh semayang. Jadi bom besar kena sekali. Office boy tidak akan ditanya kenapa GM tak solat. Tidak akan ditanya. Ini betul kan? Kita santai sikit lah pula. Nampak? Tapi GM akan ditanya. Nabi kata kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Atau kama qala. Setiap orang yang ada orang bawah dia akan ditanya. Nampak? Kalau kita ada 200 staff akan ditanya. Kalau sebab tu saya cover mana-mana GM saya jumpa, CEO dan sebagainya, dia tanya benda yang wajib bagi tahu. Yang pertama suruh semayang, yang kedua suruh tutup aurat, jaga. Itu yang paling utama. Sama ada dia panggil seorang-seorang masuk dalam bilik atau dia announcement. Dengar kot speaker. Yang ada warna speaker tak ni speaker. Speaker yang cakap dalam dewan tu. Ataupun dia buat satu surat berkeliling, diwajibkan semua staf menunaikan solat dan menutup aurat, menjaga aurat. Arahan CEO, GM dan sebagainya. Maka dia terlepas di akhirat nanti. Kemudian pula kita sebagai kawan, bila kawan, ramai kawan dengan dia, 6 orang kawan semayang, seorang tak semayang, maka fardu kifayah kita baiki dia. Tapi dia berdua dengan kita je kawan, jadi fardu ain. Maka wajib kita kena suruh dia semayang. Tapi bukan paksa, usul dia, suruh dia rokok sujud, bukan. Hanya suruh dia, macam kita suruh anak kita juga pergi semayang suruh. Nampak? Itu wajib. Tapi kita tak wajib, maknanya pergi naik panjat bilik anak ita pula, tak wajib. Tak wajib. Wajib suruh. Bila kita suruh, terlepas. Dalam Quran, dalam hadis kata muru auladakum bisalah. Mu kena suruh. Jadi anak kita tu dia masuk dalam, dia semayang tak semayang terlepas daripada kita. Cuma sunat kita risik, kita siasat, adakah dia telah tunaikan apa yang kita buat. Sebab ada budak-budak cerdik, dia masuk dalam bilik mak dia semayang, dia tutup itu, dia tak semayang, dia buat geguk. Mak dia kata sujud lah tu. Jadi kawan gitulah. Kita kena marah. Pasal apa? Pasal dia meninggalkan benda yang wajib. Dan kita kena sayang, iaitu tegur dia. Walaupun dia marah, kita balik. Mu lepas mu ustazah mu ustaz nampak? Mu bodoh betul ke? Tak sampai dia tu. Tugas kita hanya suruh. Bukan pikul dia masuk dalam air, buang bulu apa semua. Lepas tu pikul balik letak atas jadah. Bukan. Kita hanya suruh. Wallahu-a'lam. Soalan kita Ustaz, ramai daripada kalangan kita kadang-kadang singgah juga di surau dan di masjid, tapi hanya kencing dan juga mandi. Jadi semayang tu tak juga. Agak-agak macam mana hukum pada mereka tu. Sedangkan di situ ada letak tong tu, kalau tepi tu ada untuk masuk koin ke ataupun siling ke sebagainya, tapi tak masuk juga. Dia buat tak faham begitu je Ustaz. Macam mana Ustaz? Ini banyak berlaku lah. Pergi masjid, kecil merah je. Nampak? Kuliah tak boleh mari. Kuliah sibuk. Pagi dia lalu je ikut masjid, ikut surau, pasal dia masuk office. Pagi sekali brum, petang sekali brum, dan ikut masjid. Sampai terpilih tu itu imam tak wajib singgah dia ni. Sibuk penuh je. Besar mana dia tak tahu. Besar dia tu kerani tu, tak betul. Jadi itu masalah. Sebab tu di akhirat nanti yang masuk nerakanya manusia, bukan jawatan. Yang masuk nerakanya orang, bukan kita. Yang masuk nerakanya driver, bukan Lamborghini. Faham? Mana orang yang diazab, diseksa, bukan harta benda dia. Harta benda tak ada masuk neraka. Tak ada lah di padang masyarakat jujur kereta Ferrari. Abang tanya berapa ramai nak Ferrari dia masuk neraka. Dia tak ada kena-kena. Sebab tu kita tengok yang pakai kereta mewah berhenti semayang. Nampak? Nak pergi Terengganu ke, nak pergi Johor ke, dekat apa benda ni RNR, berhenti solat. Kereta 1.2 juta, 1.8 juta, Porsche GT3 tu berapa? Juta lebih. Berhenti semayang, kacil tak berhenti. Mana yang jahat tu manusia tu yang jahat. Padahal kereta Porsche GT3 tu dia punya break saja 60,000.
Boleh beli 14 katil-katil. Nampak? Tapi orang ni tak perasan bahawa kita ini adalah semua milik Allah. Kereta kita milik Allah, harta kita, jawatan semua milik Allah. Inna lillah. Bila mati, inna lillah. Kita milik Allah. Nah, wa inna ilaihi, balik kepada dia. Nah, waktu lalu saja ke masjid. Orang buat kuliah tazkirah tak mari, kuliah tak mari, ceramah tak mari. Nah, orang kata solat jemaah tu boleh kata pasal kita sibuk, boleh berjemaah di jabat dan sebagainya. Nah, tapi macam-macam benda. Ini sebab tu saya sebut semua dalam kuliah. Jadi bila dia mari, mari dah pula hari ni. Tapi tak mayam, dia mari berok je. Pasal tak down nak balik rumah. Jadi mungkin kita kena sangka baik husnuzon ni. Dia mungkin tak jumpa dia orang solat. Dia nampak tandas saja. Ini masalah. Orang ni betul-betul dia ni biadab dengan Allah. Dia singgah rumah Allah untuk buang najis saja. Bukan untuk sama-sama mengimarahkan rumah Allah. Jadi sampai bila kita nak jadi begini? Ni yang Allah kata wahum kal an'am. Mereka ni walaupun tengok smart, pakai baju lawa, dengan rambut sikat, dulu universiti, be honest, tapi kal an'am, macam lembu, macam kambing. Kenapa macam lembu, macam kambing? Sebab kalau kita ambil poster kuliah, ceramah dan sebagainya, kita tampal depan kandang lembu, lembu tu pergi malam tu. Lembu pergi tengok, semua masuk balik dalam kandang. Tak kira lah apa ada pekoh ke mana tu, tauhid ke, tazkirah ke, apa benda ni, hukum hakam ke, bab sebelah ni takkan pergi. Maka kita juga, kita yang ramai-ramai hanya tengok saja ada jadual-jadual kuliah, dia takkan pergi. Pasal dia kal an'am, macam lembu, macam kambing. Walaupun cuma lembu tu degree lah. Yang lembu dalam kandang tu tak degree. Itu saja. Sampai tahap binatang yang tidak tahu apa benda orang buat dalam masjid, apa benda orang buat dalam surau, tak ada kena bagi dia. Yang dia penting esok dia masuk pejabat, petang dia balik, malam jalan bawa anak dia pergi wangsa walk dan sebagainya. Itu lah. Ustaz, soalan yang ketiga Ustaz, ini berhubung dengan soalan juga. Ada yang bertanya ni, apakah hukumnya makmum yang sujud yang terlampau lama sehingga tahiyat akhir dan imam pun memberi salam? Baik, dia ada 3 jenis sujud, makmum dengan imam. Yang pertama afdal, sunat. Yang kedua dimaafkan, yang ketiga haram. Apa benda yang sunat? Bila imam angkat kepala, kita terus angkat, jangan lama. Nampak? Iza rafa'al imam farfa'. Bila imam angkat kepala dari sujud, hendaklah kamu angkat. Nampak? Sama ada sujud terakhir dan seumpamanya. Kerana ikut imam lebih afdal daripada sujud kamu. Yang kedua dimaafkan, iaitu makmum-makmum yang tak dengar imam. Macam kadang-kadang dalam masjid besar, mikrofon rosak, atau mikrofon dah rosak tapi suara tu imam rosak. Jadi makmum hak belakang-belakang ataupun jemaah perempuan hak dalam takbir kadang-kadang tak dengar imam. Slow kan? Takbir tak dengar. Jadi tak tahu. Yang dalam takbir tu makmum perempuan slow. Rupa-rupa ni baru 18 bulan, gaji tak masuk. Bila dia pernah jadi kuat. Sebab tu imam dia afdal, dia takbir tu biar kuat. Jadi dia pun ingat ke imam sujud lagi, dia pun sujud lagi lah, kerana tak dengar. Maka imam pada syarak. Yang ketiga ni haram, iaitu sujud lama lebih daripada imam membaca tahiyat. Bila imam baca sampai had sekurang-kurang tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad, dia masih sujud lagi, batal sembahyang dia. Nampak? Berarti bila kita dengar orang ngajar sunat sujud lama, istimewanya sujud terakhir. Bila tu jika imam sujud lama. Kalau imam angkat kepala, kita tak boleh lagi sujud lama. Hanya untuk sembahyang seorang diri, sembahyang witir, sembahyang tahajud dan sebagainya. Macam Mujahid rahimahullah ta'ala, dia suka sujud lama, dia sembahyang tahajud malam-malam. Akhirnya Allah beri dia mati dalam sujud. Wallahu a'lam. Ustaz, ni soalan yang keempat Ustaz. Sebenarnya soalan ni barangkali daripada seorang isteri yang nak supaya suami dia sentiasa taat solat. Bagaimanakah cara isteri nak suruh suami solat
Kalau anak boleh keturutan. Kalau suami nak buat apa Ustaz? Dia suami ni, sebab itulah suami dia, orang lelaki-lelaki ni kita kan bawa rahsia dia lah. Orang lelaki ni dia jenis yang maha ego. Dia ego, dia sombong sikit. Dia sini tak mengaku salah. Kalau salah pun nak nampak kelas kau, salah tu lah kelas. Nampak? Betul tak? Jangan nak cari otak ego macam saya ni. Hari ni gitu. Kalau isteri dia salah, habis-habisan dia serang isteri dia. Nah, begini waktu ambil ayat apa semua. Nah, siap tunjuk buku agama ke bini. Nah, membaca sendiri ni tengok. Tapi bila suami yang salah, dia kena kelain lah. Awak ni jangan banyak sangat nak nasihat, tak lain tu banyak sangat nasihat. Dia ego. Nah, jadi memang payah jenis suami ni. Payah sungguh. Lepas tu di antara usaha kita kalau jenis lihat macam ni, doa jangan tinggal. Kerana dia suami kita. Takkan kita nak masuk surga seorang. Siang dia. Tak. Kemudian kata Imam Qurtubi, isteri-isteri ni baca Yasin. Baca Yasin, niat lembutkan hati suami, tiup dia air. Ni amalan salafus soleh. Kerana mulut isteri perempuan ni, mulut ibu lebih masin daripada mulut ayah. Lepas tu ibu-ibu yang katakan anak bodoh. Kalau anak tu bodoh, panggil cerdik. Doa ibu cepat, mustajab. Ayah ni bukan kata boleh kata bodoh, tapi kurang mustajab. Nampak? Itu kelebihan ibu. Betul tak? Jadi banyakkan berdoa, baca umpama macam surah Yasin, tiup dia air, minum semua kan anak. Dan anak yang keras ni, bila kita keras, sama-sama keras tak boleh. Jadi bila dia keras, kita lembut balik. Begitu juga dengan suami. Begitulah lebih-lebih lagi keras daripada anak. Kerana dia sentiasa duduk pada kuasa betul dia tu. Dia pegang kuasa betul dia tu. Bila bos ni payah nak tegur saja. Jadi anak murid, anak staff nak pergi tegur bos, gamuk nak masuk. Tek itu niat model nak tegur bos ni. Bos buat benda tak betul. Bila masuk bos tanya, dah awak tak ada masalah dah. Tak jadi nak tegur pula dengar. Ini masalah suami gitu juga. Keras sangat. Maknanya kita boleh kita buat satu-satu benda. Masalah kita ni pulau suami kita, tapi bukan nampak sangat dengan bijak sana. Macam kita buat payah sikit, malam-malam buat payah sikit. Pasal dia tak semayang. Faham lagi? Kita buat, nak dia ajak nak pergi jalan, kita buat ada apa nak pergi. Kalau dia ajak nak balik kampung, kita buat payah sikit. Dah awak ni apa yang payah sangat? Bukan, dia saya ni tak kuanti. Saya kena ikut rumah awak. Dan saya suruh awak semayang tu, awak tak mau semayang. Patutnya jagalah semayang gini, pasang kesek-kesek, bak-bak semayang sikit, biar dia dengar dan sebagainya. Cuba gitu, jangan putus asa. Tapi kalau yang tak jadi juga sekali obat, kita buat lolok dia tak apa. Bang, kalau abang semayang, kita bagi kahwin seorang lagi. Jadi ada soalan lain berikutnya Ustaz ya. Yang ini soalan juga daripada seorang wanita ni barangkali lah. Sebenarnya suami izinkan untuk cabut bulu kening atau cukur. Walaupun dengan keizinan suami itu, adakah dia diharuskan untuk cabut bulu kening Ustaz? Baik. Dalam masalah cabut-cabut ni, ada yang ikut juga. Dalam bab mencabut ni, dia yang pertama sekali haram dengan ijma', yang kedua haram dengan khilaf. Yang haram dengan ijma' ni kalau datang nas ada sebut. Yang haram dengan khilaf ini kerana sebab tak ada nas, tapi ada ulama yang qiyaskan dengan nas, dan ada ulama kata tidak ada datang nas larang, dibenarkan. Baik. Kalau bulu kening ni memang dia datang nas. La'anallahu an-namisat wal mutanammisat al-mughajjirati khalqallah. Al-hadis. Allah Ta'ala la'anat perempuan yang cabut bulu keningnya.
Baik, dia stop kat tu. Cabut lagu mana? Dihuraikan oleh ulama-ulama. Dua cara yang jadi haram. Yang pertama, dia cukur atau dia cabut tinggal halus je. Nampak? Macam anak ke kan? Halus je kan? Situ haram. Nampak? Jadi tak apa orang yang dah buat silap, baguslah pasal dia dengar kesilapan ni. Sebab kita semua ni tak ada perfect. Yang perfect, Rasulullah barang je. Nah, sebab ada dia buat silap, sebab kini Ustaz ni kata kat aku dah. Dah kan? Memang kata gemung. Jadi dah kita dah silap, lain kali kita baiki. Dan yang kening tak cabut pun, dia ada silap kat lain pula. Nak comel ada orang dengan kening laut betul belaka, ikut syarak, jibat labuh, lawak tu lelaki pula rumah, kita tak tahu. Nah, jadi baiki kekurangan, upgrade agama kita. Bila silap, baiki. Itu yang pertama, cukur apa tinggal hal. Yang kedua, dia cukur semua. Lepas tu dia buat pula dengan permanent magic tu. Alat dia lah, balik alat dia. Dia beli kat pasar tani. Jadi kalau kita harap, yang bolehnya dia andam saja. Nah, andam. Dia punya kening dia bersepah macam air terkejung. Dia pun baiki. Itu dia harukan pada syarak untuk suami saja, bukan untuk pikat laki-laki di tengah jalan, bukan. Jadi itu saja boleh. Andam. Faham tak andam? Mana kurang yang lebih-lebih. Itu dibolehkan. Nampak? Ya. Orang ni tak salah buat hal ni. Tak lawa sebenarnya. Tak lawa. Yang lawanya nature, standard, default setting. Mari gitu dah. Sebab kalau dia dibuang-buang itu, dia tak yakin dia itu lawa. Dia tak yakin. Dia tak yakin lagi. Mana kalau dah lawa tapi dia tak yakin lagi lawa, dah apa sihat juga. Macam kau beli kereta Ferrari, takkan bagi pula dia kita sambit, suruh tukar set biru, tukar barang ojek dah. Tak payah pun stiker dah. Ni dia beli Ferrari tapi 4 juta dah, pasti dia boleh pula dekat minyak tu bukan gambar kecil. Jadi dia ni tak yakin Ferrari tu lawa tu. Nampak tak? Tak payah lah. Mereka dia beli kacil, bimbang, wajah, baru dia buat stiker, nak tambah lawa. Dia orang kurang ni, dia Ferrari dah, Lamborghini dah. Nampak? Jadi tak payah lebih-lebih. Bila lebih, dia sendiri hilang krisis. Dia ada krisis keyakinan. Adakah aku ni comel ke tak? Sehingga dia tambah-tambah lagi dengan undercoat dan sebagainya. Jadi suami suruh. Bila suami suruh, kita tengok dulu. Yang pertama, perkara yang harus pada syarak. Bila suami izin, harus. Tapi kalau suami, benda yang tak boleh pada syarak, suami izin pun tak boleh. Tak nak? Tak boleh juga. Macam kata, bang, ini malam ni nak pergi dinner, tak mau pakai tudung sekali. Atau malam ni nak pergi dinner, nak pakai skirt sekali, nak pergi clubbing. Suami kata boleh dah. Dia pun dia ingat bila suami kata boleh, tak haram. Dah. Nampak? La ta'ata lil makhluq fi maksiatil khaliq. Tak boleh. Dalam bab ni kita taat kepada makhluk tapi haram di sisi Allah. Dosa kata tutup aurat, kalau tak kata tutup aurat, kalau tak tutup aurat pun, kalau benda tu menjatuhkan maruah, tak boleh juga. Walaupun tak tutup, walaupun masih menutup aurat. Macam pakaian yang pelik-pelik, suami dia izin pakai itu. Tak boleh juga, jadi malu ke orang. Pakai tudung lah bodoh, tapi dia hias napis tel sini. Awak tidak apa sihat ini. Kalau tutup aurat dah, tak boleh. Benda itu menjatuhkan maruah. Allah maaf. Ustaz, berhubung dengan tutup aurat ni juga ada soalan. Rasa ni pun berkaitan juga dengan apa yang bincangkan tadi. Sebenarnya ramai di kalangan wanita sekarang memakai tudung, tapi ada setengah tu sanggur dia cukup tinggi, Ustaz. Ada juga yang pakai tudung, tapi apa ni, dia tak tutup dia punya bahagian depan ni, dada dia masih lagi terbentang luas, Ustaz. Ini soalan ni sebenarnya. Jadi saya baca ke soalan ni. Untuk aurat tu bagaimana, Ustaz? Tarik untuk aurat tu wanita ni bagaimana, Ustaz? Nak dah MC. Macam Nizam juga. Tahu mana tu petang luar. Baik, masalah batulah kita gabung mana-mana pun. Menutup aurat dua bagi perempuan. Yang pertama, tak nampak kulit dia.
Yang kedua, tak nampak bentuk badan dia. Tak nampak kulit, kita faham dah, jangan ada lubang-lubang. Nampak tak? Dia buat baju sini ada lubang, belum nampak bau dah boleh dah. Yang kedua, jangan ketat. Ketat gitu. Ketat ni nampak bentuk, nampak chassis. Dan yang menentuk bentuk tubuh ni, melainkan perkara yang kita tak boleh nak elok, memang nampak juga. Maka yang pertama tak nampak kita elok, kepala kita. Kepala kita kan opak kan bulat, jarang opak pak sugi pada. Jadi bila dia pakai tudung, nampak tak bentuk bulat ni? Nampak tak? Nampak, padahal pada dia aurat tau. Bila pakai tudung, nampak bentuk bulat, nampak bentuk aurat. Nampak tak bentuk aurat? Nampak? Maaf pada syarak. Sebab tu tak wajib kita buat buluh dalam. Yang kedua, pada bau dia. Pada bau ni pakai lagu-lagu mana pun, nak burdah ke apa ke, pada bau jatuh gini. Takkan nak letak besi ke kat gitu. Ada dua ni maaf pada syarak. Kemudian tujuan pakai tudung, tutup rambut, tutup leher, tutup telinga dan tutup dada. Maka bila dada kita ni, kita pakai baju longgar. Isi dalam besar tapi baju dia longgar. Jangan suruh faham. Siapa dia suruh tanya? Dia faham. Dengar tuan, jangan bukan kita tak tu. Orang dua, dia isi besar, isi kecil. Yang ini isi besar ni boleh direct gitu. Tapi tak tu. Yang ini isi besar ni, baju dia pun longgar. Nampak tak betul? Tak nampak lah. Maka dia sunat labuhkan juga betul. Tapi kalau dah isi dia besar tapi dah langgar, tak nampak, dia pakai tudung kecil, tutup leher, tak nampak lubang belahan dada, tidak haram dah. Nampak? Jadi tujuan labuh sampai ke dada untuk tutup bentuk. Jadi kalau nampak bentuk, wajib labuhkan tudung di atas isi. Dah. Jangan tudung kecil tapi sini menonjol-nonjol. Tak boleh. Sebab jadi tarik perhatian laki-laki. Biasa gitulah. Kalau tengok boleh. Ada rasa tak? Ada rasa. Benda tu dia halang oleh syarak. Jadi kalau dada kita kecil, ini hak isi tak ada, maka tak nampak apa-apa. Sunat dia pakai labuh juga, tapi hak wajib pakai yang tutup rambut, tekak dan kepala saja. Labuh pada dada tidak wajib, melainkan kalau tak labuh nampak bentuk dada. Tapi labuh dah dan sebagainya, dia pun pergi tepi patah, angin kuat, angin putih ke depan nampak juga. Tu maaf pada syarak. Siapa suruh angin tiup? Ustaz, ada satu soalan yang agak berkaitan sedikit mengenai pinjam-meminjam. Misalnya ada seorang yang menyebutkan di sini nak meminjam secara Islam. Apakah hukum bagi pekerja yang membuat pinjaman atas dasar keperluan membeli rumah atau kenderaan yang kadang-kadang tidak menepati kehendak pinjaman secara Islam? Baik. Masalah pinjaman riba lah kita kata. Sekarang ni ada pinjaman Islami tapi jadi beban pula kepada buat sistem Islami. Sebab tu Yahudi Nasara ni dia biasa berusaha. Walan tarda anka yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara sentiasa menyerang kita supaya kita ikut dia. Bila dah konvensional ni dah terasa beban bagi masyarakat, orang pun nak balik kepada Islam, orang pun minta nak Islam, semua nak Islam, negara nak Islam, nak uduk, nak bank Islam. Yahudi Nasara tengok, orang ramai tempat Islam, orang nak Islam, maka dia masuk cara Islam. Maka keluarlah pinjaman-pinjaman cara Islam yang tidak berlaku riba sungguh. Tetapi bila kita bayar balik tinggi daripada pinjaman konvensional. Betul tak? Itu yang berlaku. Ini semua ni taktik Yahudi Nasara berlaku. Walaupun Islami kita buat pinjaman, RM100,000 bayar jadi RM200. Konvensional yang terang-terang riba RM100,000 bayar jadi RM160 je. Jadi beban tak bagi pinjaman Islami? Beban ni diharamkan riba. Cuma sistem Islami ini tidak haram sebab riba, tapi haram pihak bank membebankan orang yang meminjam juga. Jadi pihak yang meminjam sudah tidak berdosa. Pihak yang makan keuntungan lebih seperti sistem Islami yang berlaku sekarang
mereka yang berdosa. Baik, kita balik pada bank konvensional. Jadi oleh kerana berat beban sangat dengan sistem Islam ni, sampai 100% dah pula. Nah, kalau buat pinjaman 20 tahun dan sebagainya. Ada kil yang dhaif, yang sedikit daripada ulama. Ada juga yang mengatakan kalau itulah rumah kita yang memang kita nak buat tempat tinggal, bukan nak bermewah-mewah, maka dimaaf pada syarak. Ada juga pandangan yang tertutup. Tepuk dada, tanya mana pendapat yang kita nak. Janganlah kita nak ambil juga sistem riba, tapi bukan darurat dah. Cuma nak menambah harta dan properti saja. Hak tu stay balik hak asal, haram tetap haram. Yang kata boleh tu hak sedikit ulama, orang yang memang perlu sungguh untuk tempat tinggal, dan tempat tinggal yang dibuat pinjaman sistem riba ini memang bukan untuk bermewah-mewah, yang cukup sekadar hajat sahaja. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ini pun ada satu soalan yang agak saya rasa pada saya lucu juga ni, mengenai urut-mengurut Ustaz. Jadi barangkali ni seorang wanita, dia jadi part time tukang urut agaknya. Jadi boleh huraikan hukum bagi seorang wanita yang mengurut lelaki yang bukan mahram. Ini Ustaz. Baik. Kita tengok bila berlaku sakit umpamanya, tak dijumpa doktor. Sebab tu dalam Islam ini, orang pesakit perempuan, pasien perempuan, dia sengaja pilih doktor lelaki, hukumnya haram. Melainkan lelaki itu saja yang mahir dalam perubatan itu. Maknanya tidak ada pilihan. Nah, sebab tu saja-saja klinik tu doktor lelaki. Kalau demam ke sakit dada ke, dia suka doktor lelaki. Nah, hukumnya haram. Pasal apa? Tidak darurat. Dia biar darurat. Darurat ni tiada doktor perempuan, atau ada di tempat lain jauh. Nah, berpuluh-puluh batu dah sampai boleh mengkosor semayang, jamak semayang, barulah dimaaf. Jangan pilih doktor yang lain jantina. Hak lelaki pula cari doktor puan. Doktor lelaki tak mau. Dia kata apa? Malah pilih dia. Mana walaupun kafir, tapi dia orang lelaki, lebih didulukan daripada doktor perempuan, sebab dia lain jantina. Itu masalah ni berlaku lah. Begitu juga lah dengan muruk ni. Kalau memang dia ni perempuan ni memang dia pakar dalam nak sambung tulang ke, patah tulang ke, Tok Mudi lain tak jadi. Tok Mudi puang ni sekarang pandang. Hak lain kalau tu kau renyok kaki. Jadi diharuskan, ada daruratu tubihul mahzur. Mana betul-betul keperluan buruk ni apa ni boleh. Tapi memang penyakit ni kritikal. Kalau lengah-lengah haram, tak boleh. Pasal lengah tu orang lain pun boleh urut. Lengah badan je pergi jumpa masak puan, tak boleh. Dia biar patah kaki. Pada lutut naik ke pinggang. Itu kritikal lah. Mana jadi mudarat kepada dia. Kemudian tu buruk lelaki semua tak jadi. Auta belaka. Yang pandai ada seorang puan, dia buat molek. Baru di masyarakat dengan teman bini dia, dengan teman. Kalau dia tak ada bini lagi, mak dia atau ada kawan-kawan, mari teman. Jangan main dua orang buruk dalam bilik itu. Nampak? Ada banyak kes-kes yang berlaku. Jadi tak molek. Walaupun buruk sungguh, tak ada teman, tetap tak boleh. Itu juga kena ada mahram. Jumpa doktor lelaki. Pasal pakar ni doktor lelaki. Kadang-kadang bini dia masuk jalan, lelaki tunggu dulu. Doktor lelaki India pula bulu sangat. Doktor lelaki dulu. Main cocok punggung pula nyanyi ke bini dia. Kalau orang pakar suruh ni awak turun gitu, dia akan jumpa angkat dari bawah. Doktor kata angkat kain, angkat selalu, angkat dulu. Doktor kata not bad. Ini Ustaz, kita beralih kepada satu soalan lain mengenai najis mukhalazah. Najis mukhalazah. Soalannya ialah, kalau saya terpijak, bukan saya Ustaz ni yang bertanya, kalau saya terpijak bekas laluan tapak kaki babi, adakah saya kena sama? Begitu juga jika saya terpegang beg kulit binatang itu, beg kulit binatang, adakah saya perlu sama? Kalau dia tahu lah itu beg kulit daripada babi. Masalah
anjing babi. Baik, dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, semua binatang adalah suci, melainkan dua spesifik saja, anjing dan babi. Hak mazhab lain itu kita tinggal anjing dan babi, ataupun jenis hak campur kedua ni, hak tinanya anjing, hak datangnya babi. Dia kahwin dua ekor tu keluar anak ambi. Nantinya mau pandang tak baik. Dia pun buatlah kulit daripada kulit rintik, kulit babi tu. Biasa kulit babi ni dia lembut. Nampak? Dia takkan buat kasut-kasut untuk safety boot dan sebagainya. Dia biasanya letak belah dalam. Dia soft. Dia paling banyak dalam tamu tangan kriket, softball dan sebagainya. Lepas tu 90% kulit babi. Lepas tu dia boleh tangkap lekat. Tangkap babi lagi. Dia dalam tu kulit babi. Jadi kalau kita sentuh saja, hukumnya tidak menajiskan kita. Yang jadi najis bila najis itu lekat di tangan. Tapi kalau dia basah, memang dia memang lekat. Nampak? Tiap yang basah. Tangan kita kering, tak ada masalah. Nah, dia boleh tengok tu. Oh, dah sudi kulit babi, dia ambil kau pegang. Tak haram pun. Kerana kering. Yang tak lainnya, tangan kita basah. Kita pergi pegang juga benda tu, barulah haram. Begitu juga lah benda-benda lain. Tapi dua ni, kalau mata-mata pegang gitu atau angkat gitu, tidak lagi lekat, biasanya ditengok gitu. Itu juga anjing. Dia tengok anjing comelnya, dia pun angkat anak anjing. Tak kena air dia, tak apa. Dia tengok ada bulu, dia pun sapu tangan. Tidak, tangan dia tak berpeluh, maka tak wajib basuh 7 kali. Kering sama kering. Babi punya jadi sweetnya babi. Lekat tak ada lekat, tangan tak basah, tak wajib basuh. Cuma jangan bagi orang nampak, jangan ambil gambar tunjuk orang, jadi fitnah. Nampak yang keluar dalam blog tu jadi fitnah lah pula. Kena benda ni kita kena jaga lah. Tapi kering sama kering, beg dan sebagainya, sentuh saja memang tak wajib basuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Dan kita beralih kepada satu soalan yang lain mengenai teknologi semasa laman Facebook, Ustaz. Ini ada satu soalan. Apakah pendapat Ustaz berkenaan meluahkan rasa macam-macam dalam Facebook? Rasa marah, maki hamul, kawan-kawan lain Facebook. Luahan marah tu teramat sangat dengan kata-kata kesat, komen-komen yang boleh melukai perasaan lawan itu sendiri. Apa hukumnya, Ustaz? Dia banyak sangat benda dalam Facebook ni. Sebab tu Facebook ni sebenarnya sekarang dia lebih pada mak ayah sendiri dah. Sebelum dia orang sampaikan kepada mak ayah, dia sampai ke Facebook dulu. Dia besar lagi situ. Tempat luar perasaan. Baik, luar perasaan ni dua. Yang pertama haram. Yang kedua tak haram, tapi bodoh. Yang haram yang jelas tadi, maki, hamu, cabut, banyaklah kan. Itu jelas lah, kita faham dah. Lepas tu memang mudah kita nampak benda ni haram dan berdosa. Bermakna tuan punya status dan sebagainya memang orang yang ada masalah dengan hati dia. Itu jelas, mudah. Yang kedua ni kita nak tegur ni, yang bukan maki, hamu dan sebagainya, tapi semua benda dia nak cover situ. Nampak? Husband I dah outstation, boleh rindulah. Patutnya dia mesej ke laki dia, betul lah. Kenapa dia dalam Facebook? Ini panggil mengada-ngada yang kita tengok pun meluap. Nampak? Dan bukan kita seorang mahal, dia orang meluap. Ini grup orang bodoh dia banyak. Ini banyak dalam Facebook. Dah kalau rindu, apa khabar ke orang lama? Khabar ke suami lah, atau dia sekat MS, email dan sebagainya. Dia menunjukkan dia ni perasaan ni pada orang lain. Orang ni bodoh bukan jahat, bodoh. Kalau make bodoh begitu. Lelaki gitu juga. Kalau kata mengantuk, okey, mengantuk. Tulis mengantuk lah. Patut jawab tidur lah. Jadi waktu dia nak dapat perhatian. Sebab tu jangan cari glamour. Nampak? Kita nak buat apa-apa dengan glamour, menyusahkan kita. Kalau artis berkata jenis cari glamour, artis itu tak haram. Dia glamour cari dia. Nampak? Apa tak lagi orang ni tidak glamour. Dia buat status, dia jawab status. Dia buat status, dia jawab status. Kadang-kadang dia je. Lepas buruk lah,
Lepas tu ada pula 2 minit, lepas tu sekarang nak makan. Okey, baru sudah makan. Dia kata dia ni gila. Nampak? Tak ada orang masuk. Prank tak amal, prank 800. Tapi orang tak masuk. Ini masalah. Dia panggil mental. Ini sebenarnya golongan-golongan yang kita kena cek. Tak ada orang masuk. Prank tak amal, prank 800. Tapi orang tak masuk. Ini masalah. Dia panggil mental. Ini sebenarnya golongan-golongan yang kita kena cek air kucing dia. Dia kabur benda-benda yang bodoh sangat. Patut dia dah duduk saja. Tak. Atau hadis, atau Al-Quran, atau nasihat. Jadi orang Malaysia. Ni lengur, baru balik shopping, banyak juga habis. Esok nak shopping lagi. Ini masalah mental. Jadi kita cek wayang. Tapi kalau kita nak kata suka orang lah, ikut suka orang, betul lah. Kita hanya nasihat, jangan kita bila kita bodoh, okey lah, tapi jangan kita highlightkan kebodohan kita. Saya perlukan lagi soalan. Kita ada masa setengah jam lagi sampai ke pukul 1:30 tengah hari. Ini soalan selanjutnya Ustaz, berhubung dengan mengenai siapakah mereka yang mudah untuk masuk surga. Sama ada lelaki ataupun perempuan, dan cara bagaimana amalan yang diterima oleh Allah untuk memudahkan masuk surga. Baik, soalan yang mudah, iaitu macam mana kita nak mudah masuk syurga. Dia dua benda saja nak masuk syurga. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang itu dia beriman kepada 6 rukun iman, wa amilus solihat, dan dia buat amal soleh. Amal soleh ni kata ulama, yang pertama sekali jaga yang wajib, solat 5 waktu, puasa Ramadan, keluar zakat, dan seumpamanya lah wajib. Ini saja hak mudah. Kalau hak luas lagi, ati'ullah wa ati'ur rasul, ta'at Allah, ta'at rasul. Ini juga Quran dan hadis, lebih luas lagi. Tapi kalau khususiannya tadi lah, innal ladzina amanu, orang yang beriman beramal soleh. Cuma amal soleh itu dia luar. Kalau suami, kita bernama suami, nampak? Suami, isteri. Suami semayang, isteri semayang. Suami puasa, isteri puasa. Hak benda-benda lain tu kita kena jaga lah. Kalau suami wajib beri nafkah, jangan tipu isteri dan sebagainya. Buat benda tu. Sampai masa orang pergi ada belajar, kita pergi belajar agama. Masa kita kerja cari makan. Cukup simple Islam ni, bukan benda yang berat. Cukup mudah. Kita cari makan 8 jam duduk pejabat, perjalanan pergi balik 2 jam, 10 jam. Malam kita dengar agama 1 jam sahaja, sudah memadai jalan kamu ke syurga. Nampak? Tapi kalau kita main bola, kalau satu sama boleh pergi tak Olimpik? Boleh tak satu sama? Tak boleh pergi. Tapi kalau 8-1 lagi tak boleh pergi. Tapi kalau dengan akhirat 8-1 kita kalah, itulah jalan ke syurga. 8 jam, 10 jam kita cari dunia, 1 jam kita cari akhirat, dengan kuliah atau berzikir malam-malam, bertaubat kepada Allah. Itulah jalan. Walaupun kita kalah, kalau nak sebut dengan dunia 10 jam, 1 jam untuk akhirat, kita kalah 10-1. Tapi dengan modal 1 gol, kita masih boleh pergi ke akhirat. Itu simpelnya Islam. Tapi kalau kita main bola, kena 10-1, 90 minit, tiup, pasukan yang kena 10 tak lari, duduk kat gol ramai-ramai. Referee kata gol ni tak banyak lagi. Dia kata bukan tambah masa, tak tambah masa ke? Referee kata tambah masa daripada otak 10-1. Dia tambah masa ni satu sama. Gitu indahnya Islam. 1 jam sehari untuk akhirat, kita tolong korbankanlah. Dan tak datang dengan kuliah di masjid, YouTube. Pilih ustaz, pilih hukum yang kita nak tambah supaya benda tu masuk. Dan bila kita dengar, kita nak amal semua tak larat, sikit. Lepas tu bila kita masuk rumah, jangan orang kaya saja yang full house. Semua barang ada dah. Rumah harga 800,000, barang dalam semua set 2 juta, siap lengkap. Tapi kita tak mampu, rumah pun bayar hutang bulan-bulan. Bila masuk rumah, beli benda dulu bang.
beli peti sejuk dulu dengan cari bising dulu. Katil tak beli lagi, pakai terpam di katil. Sikit-sikit, walaupun sikit-sikit, tapi dah 8 tahun kita dah bekerja di rumah tu, sekarang sudah penuh barang. Sehingga anak kita nak main rumah pun tak muat dah. Banyak barang-barang mau buat balik. Begitulah dengan agama kita, sikit-sikit ikhlas. Nampak? Biar ikhlas tu berhujung. Lepas tu 4 syarat dapat ke dalam syurga. Yang pertama, kita orang beriman. Yang kedua, kita berilmu, mana belajar agama. Yang ketiga, kita beramal. Yang akhir sekali, ikhlas dalam beramal. Sampai 4 kategori ni, walaupun kita officer, walaupun kita CEO, walaupun kita maknanya Perdana Menteri, walaupun kita hanya seorang polis atau hanya seorang pengulian tu, kita dapat tertutup dengan 4 syarat. Pertama, iman, ilmu, amal dan Islam. Terima kasih Ustaz. Kita balik kepada satu soalan yang jika sekiranya kaki itu dipotong akibat daripada penyakit kencing manis ataupun kemalangan, agaknya sama tak proses seperti mana memandikan jenazah? Adakah ini perlu ditanam secara yang sebenarnya? Dia 2 cara. Yang pertama, kena mandikan kaki kalau tuan dia mati. Yang kedua, tak mandi macam biasalah kalau tuan dia hidup tadi, cuma ditanam sahaja. Segala lebihan tubuh kita yang tuan tubuh belum mati, maka sunat tanam. Sunat tanam. Bukan kata kaki rambut, gunting rambut. Pada orang-orang setengah orang pergi kedai gunting rambut, nak dia sapu dulu rambut tu. Lepas lagi gunting, dia sapu rambut tu, dia ambil. Kerana sunat tanam anggota tubuh. Potong kuku, sunat tanam. Nampak? Jaga dirawat tu, kalau kita pergi pondok sini beramah, dia tani semua. Dirawat dia, darahnya ambil kapah. Darah dia pun awak itu hilang darah. Dia pun gali ni tangan, dia tanam. Benda tu sunat je. Nampak? Mana itu dia amal dengan amalan Rasulullah. Nampak? Sunat kita tanam. Darah sikit. Lepas tu kurang, kita lelaki gunting yang misal gunting rambut, sunat tanam. Tapi tak tanam tak dosa. Tuang dia hidup lagi. Tapi kalau rambut tuang mati dah, rambut ada, rambut tu letak sekali dalam kain kapal. Nampak tak? Jangan sukukan dia. Ni tuang hidup lagi, potong kaki. Pasal air kecil dia tak tahu dah. Maka tidaklah semayang kaki apa semua, tak ada. Sunat tanam saja. Kita juga darah-darah dan sebagainya. Rokok kita tegur rokok jadi pek-pek dia. Period. Sunat tanam. Memang repot kot tikak gitu. Sunat tanam. Dia apa-apa jadi muslimah jadi ngaji-ngaji sikit, dinimpung dalam plastik, ditanam. Tapi tak sabul waktu nesang lah. Terima kasih Ustaz. Ini kita balik kepada soal makan makanan. Ada isi kadang-kadang dia beli soto. Lepas tu sotong tu ada disebut di sini ada yang hitam-hitam tu. Macam nak awat dia, semua nak awat pula. Jadi makan tu macam mana Ustaz? Baik, Najis ke tu dia? Paksi sebetulnya, bagi paksi. Paksi, ingat dia warna hitam, tujuan dia nak lawan musuh dia dalam laut. Musuh dia mari pun disebut, dispray. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang terkenal sekali benda ni najis. Dia itulah darah sutur, dia kategorinya dengan darah. Jadi wajib kita kena basuh. Bila kita basuh, ada lagi yang dekat-dekat, maaf pada syarak. Nampak? Jadi sutur tu kalau kecil boleh kita makan, sekalipun dengan paksi tadi, kalau kecil. Kalau besar tak boleh. Kita kena basuh dulu. Kita buang benda tu atau kita potong dan kita basuh. Bila kita basuh dah dengan air, ada sikit-sikit lagi yang duduk celah-celah. Itu yang maksudnya benda yang payah kita nak usir, baru sampai pada martabat dimaaf pada syarat. Wallahu a'lam. Ini juga soalan yang bersifat berlainan sikit Ustaz. Mengenai daging korban. Dia sebenarnya bekerja di kelompok, tapi meminta supaya korban itu diadakan di kampung. Jadi lepas beberapa hari baru dia ambil daging korban itu. Jadi ini masalah ambil tak ambil dia apa pun Ustaz. Masuk korban tapi ambil ke tidak lagi? Dia ambil kemudian lepas 3 hari. Ambil lepas 3 hari? Untuk dia sendiri lah. Untuk dia. Kalau tak ambil tinggal situ semua, bagi kat orang semua. Baik.
Dengar boleh. Bila kita masuk daging korban, kita masuk korban seekor ke, salah satu bahagian ke, tidak wajib kita ambil untuk makan. Ya, tidak wajib. Itu satu hukum. Dan kalau kita ambil, apa hukumnya? Sunat. Dua kita faham. Ambil sunat. Banyak mana sunat tu? Sekali makan untuk kita sekeluarga. Maknanya kalau kita dapat 9 kilo, kita ambil dah 1 kilo untuk makan kita, anak kita dan isteri kita sekali masak. Kan ini amalan Rasulullah. Sembelih seekor lembu, seekor kambing, seekor kibang, ambil setapak tangan sahaja. Nampak? Afdal. Kalau kita tak ambil terus, harus tak salah pun. Tapi sunat kita makan sedikit, kerana itu daging ibadah. Sunat makan sedikit. Yang silapnya iaitu pergi ambil banyak. 9 kilo, ambil 6 kilo, sedekah 3 kilo. Itu bid'ah. Dan tujuan korban iaitu nak bagi makan seramai mungkin orang miskin yang tak mampu makan daging. Dia nak makan daging RM18 sekilo. Tengok saja, lalu kat daging lagi. Tak pakai ikan kecil-kecil baru beli. Dan itu tujuan korban. Bukan tujuan korban untuk dapat pahala saja. Apa masalah faham? Atau diambil terus, tak dapat langsung orang miskin pakai, tidak sah korban dia. Atau diambil, dia masak, tak bagi yang mentah, tidak sah juga. Wajib beri yang mentah, dan sunat lebih banyak bagi kepada orang, paling sedikit untuk dia dan keluarga dia. Ambil terus buat balik daripada korban sini, terus buat balik Kelantan, haram. Kerana sini tempat dicari nafkah, maka sini tempat orang miskin berhak mendapat sedikit daripada haluan rezeki yang dicari atas nama daging korban. Kemudian masalah 3 hari, 4 hari pula, dia balas pula. Ni kata lebih 3 hari, tak boleh. Ni kata boleh. Jawabnya, boleh kita ambil dan boleh kita simpan untuk diri kita sendiri walaupun 3 bilion tahun, tak ada masalah. Yang tak boleh, orang miskin. Orang miskin ada dah, dan kita tak mau hantar lagi, tak boleh. Dan itu hak orang. Jadi kita bagi dah hak orang miskin, hak kita nak simpan dalam peti, tak ada masalah. Lepas hancur dah peti tu, tukar peti baru, ada lagi tukar peti baru pula, tak ada masalah. Cuma sunat bagi tuan korban makan bahagian dia paling cepat. Sunat, bukan wajib. Jadi kalau dia tak mau makan lagi, dia tunggu laki dia balik. Untuk laki dia pasal pergi kerja dekat planet Pluto, kalau balik, dia simpan, tak ada masalah. Dan Ustaz, ada satu soalan yang berlainan juga Ustaz, mengenai adat dan budaya kita. Kita dalam masyarakat dalam Islam kita ada majlis marhaban. Jadi apakah hukumnya jika kita sentiasa melaungkan salawat Nabi dalam konteks marhaban ini? Hukum marhaban. Ya. Baik. Marhaban, salawat, burdah dan sebagainya, barzanji ini tidak dulu di zaman Nabi SAW. Ini benda ini wujud di zaman salafus salih. Baik, apakah hukumnya? Maka dikatakan bid'ah. Kenapa tidak ada contoh dibuat zaman Nabi? Okey, bid'ah 2, mazmumah hasanah, elok ataupun buruk. Baik, adakah kata-kata itu buruk? Memuji-muji Rasulullah buruk ke tak? Tak buruk, maka ulama kata bid'atun hasanatun, bid'ah yang elok, tak ada masalah. Sebab tu benda ni khilafiyah, tak payah berbalak. Dan ni duduk berbalak pula, tak boleh marhaban dan sebagainya. Ini menunjukkan kedangkalan ilmu kita. Nampak, jangan dangkal sangat. Kita nak balas benda mungkar, nak marah orang benda mungkar. Benda mungkar ma haruma bi ijma'in, perkara yang haram tanpa khilaf. Minum arak, berzina, berjudi, hak tu kita nak balas, hak tu kita nak tegur. Nampak? Kalau benda hak khilafiyah tidak sesat masalah. Pendapat ini kata tak sunat, pendapat ini kata sunat, tak payah balas, berlapang dada. Seperti mana berlaku perlainan pendapat antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada sahabat yang ikut Sayyidina Umar, ada sahabat yang ikut Sayyidina Abu Bakar dalam bab zakat, dalam bab mu'allaf dan seumpamanya. Ini terkenal dah dalam kitab-kitab fiqh berkhilaf yang berlaku di kalangan sahabat. Jadi bab marhaban tak ada masalah sikit pun. Ayah kita kata haram,
tu lagu-lagu black metal, underground metal yang ada kalimahnya syirik, puja arak, puja wanita. Maknanya memuja zina, memuja dan benda-benda hak haram. Hak ni yang patut kita beri penekanan di dalam masyarakat, bukan benda-benda remeh-temeh macam marhaban dan sebagainya. Cuma orang kuat tu kalau boleh nak marhaban, janganlah di khalayak ramai. Perempuan ini perempuan pula marhaban. Lebih dia dah pula pada tu imam. Tu imam susah nak cari makan marhaban. Dengan saya tidak ada masih lagi menampaknya ada pada dalam 20 minit dengan sekarang. Ada satu soalan mengenai simpanan EPF. Jadi wajib atau tidak kita keluarkan zakat, dan cara sama ada perlu daripada wang tabungan itu sendiri kita untuk bayar zakat ataupun daripada lain-lain sumber macam gaji dan sebagainya. Masalah duit EPF. EPF ni nama kita, duit kita lah. Maka bila nama kita, orang lain boleh ambil tak? Tak boleh jadi milik kita. Lepas tu kita pula nak ambil, boleh tak? Tak boleh. Dia panggil nisfu milki, separuh milik. Separuh milik dia. Nama kita nak ambil tak dia, nama kita nak ambil tak dia, melainkan kita tua baru dia bagi. Jadi siapa yang sampai hak boleh ambil EPF tu, dia kena sedar sendiri lah. Mana tua lah tu. Saya tak ada duit. Boleh. Boleh ambil lah. Saya nak ambil lah. Boleh. Tapi saya juga saya baru 48 tahun lagi, muda lagi tu. Muda dah Datuk Seri Najib. Baik, bila kita tak boleh nak ambil, walaupun hak kita lagi, kita wajib keluar zakat lagi. Sunat kita keluar, kerana dia telah sampai nisab. Hak dia lebih. Katakan sekarang nisab 10,000 kan, tak? Dan lebih pada setahun. Tapi sunat kita keluar. Macam sunat kita keluar zakat awal-awal. Patutnya kita bisnes kita kira dengan bulan Muharram atau bulan Rajab. Tapi dah sampai Rajab lagi kita nak keluar pun boleh. Bila wajibnya? Bila kita terima EPF. Katakan kita dapat ini EPF RM100,000, maka kena keluarlah 2.5% atau 1/46. Kalau dulu malam kita mengaji dulu pakai kitab amat. Ini kitab Maidin ni, dua kalkulatif figure ya, kata-kata. 2.5%. Cukup mudah. Gitu saja. Lepas tu dia tanya pula, harta mana kita nak keluar? Jawabnya, kalau duit dalam EPF tu, adakah wajib duit dalam EPF tu, nombor siri tu, atau duit dalam poket kita? Kita tanya dulu, adakah nilai-nilai naik? Kalau nilainya sama, boleh. Mana? Dalam duit kita, dalam poket kita sekarang, RM duit Malaysia, EPF pun RM Malaysia. Jawab boleh ganti dengan duit dalam poket dengan nilai yang kita kira. Yang tak boleh ni, duit dalam poket kita duit Malaysia, duit EPF kita duit India. Dia gitu. Sebab ada tak benda-benda yang kita tak boleh tukar, yang kita wajib tukar, tak boleh keluar dengan benda. Macam kata orang bisnes kain kan, di bisnes kain, maka bila zakat dia boleh keluar zakat kain. Sebab kain ni orang miskin makan tak? Boleh makan. Dan kalau orang yang bisnes, maknanya orang yang berniaga kambing, lembu tak, dia pun zakat dia keluar lembu bagi orang miskin, maka bermanfaat lah. Tapi kalau dia jual tokes keru, bahkan habis keru siang kau habis keru orang. Jadi dia kena wajib kena tukar nilai kepada ringgit. Allah. Di soalan ni banyak ni Ustaz, tapi cumanya saya nak rumuskan saja. Dia ada beberapa soalan ni saya rumuskan bersatu saja. Soalan yang pertama ialah mengenai apakah hukum antara guru dan murid. Anak murid ini perempuan, guru lelaki. Ini bersalam-salaman dengan ahli ulama untuk dapatkan barakah sebagai guru agama, dan barangkali disebabkan sebagai orang yang terhormat. Dan akhirnya kita pun macam ini Ustaz ya, ada hari ini, jadi pun dipertawarkan air pun semua untuk mengambil barakah. Jadi apa kedudukan dalam konteks? Baik, salam guru dengan murid, bukan mahram. Yang kedua, ambil barakah tiup di air. Dua hukum. Baik, masalah laki-laki perempuan ni, dia Allah jadikan manusia dua, laki-laki perempuan. Dua ni dia ada daya tarikan, dia ke mari, dia mari ingat mari. Ke benda ni? Syok. Yang hidung. Baik.
Dia syok ni, betul tak? Laki-laki perempuan, laki syok laki-laki, perempuan laki syok perempuan. Maka tapi dia ada hak umur ni. Waktu kita main masih budak-budak kita, umur kita 6 tahun. Nak puan, laki umur sebelah kita umur 7 tahun, main pondok-pondok, main nasi lemak. Ada tak dulu? Ada syok? Tak ada. Lepas tu masuk dalam kemah pula, main pondok, main tawin-tawin. Ada tak? Main gitu-gitu, ada tak? Tak ada apa-apa berlaku pun. Pasal Tuhan tak beri lagi syok tu. Faham tak? Fitrah tu Tuhan tak letak lagi. Tapi sampai hak remaja, benda tu akan ada. Ini semua ni hikmah kebijaksanaan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau orang main, orang apa umur 21, orang lelaki umur 23, orang main tidur-tidur pondok ni. Nanti pergi jadi pondok pula. Betul tak? Sebab tu lah, bila sentuh bukan mahram, bila kita sentuh kita ayuh kita syok. Sentuh pot darah, tu pasal darah tu dekat. Tapi bila dia jauh, rasa lain. Nah, seronok tak? Kita dulu masa keluarga berplan itu. Nah, berplan kita kan pegang sikit tangan, baru first time keluar. Pegang itu je lah sikit. Nah, kamu mana nak mikir nak buat keputusan, pak pegang seorang apa? Dia seronok. Ini nak cari mana? Dulu. Kita tahu kita pengalaman. Dulu lah. Dulu bisik lah. Baik. Balik sekarang, dia akan tanya pula. Dah balik dah lepas dating kali tahu sentuh tangan. Betul tak? Balik sekarang, main mesej pula. Best lah tadi. Nanti tanya pula pasal nak berhabis 10 jam dulu. Nampak? Best sangat lah bang. Waktu dia bukti cek tu tanda buktinya abang saya adik. Nampak? Abang tanya, mana buktinya tadi tak bagi pun? Tadi saya pegang tangan ni. Jadi pegang tangan tu bukti saja. Nampak? Benda-benda ni yang haram, yang Islam nak jaga. Sebab pegang gini, tak ada orang masuk neraka pegang gini. Tapi last kali takut zina. Tu ada taqrabuz zina. Gana akhirat ke ni, gana pasangan ni kena 5 tahun masuk dalam neraka. Pasal dia pegang tangan pi batal. Allah Rabbi Allah Taala gitu. Kamu buat benda pegang tangan gitu. Pasal kena apa kalau pi neraka tu. Tapi jaga sebab bila pegang ini tahun kali kedua takkan pegang ini dah, mesti gini. Gang 3 baru gitu. Jangan yang keempat tangan bertapal baru. Ni tak dia akan jadi gitu semua. Nampak? Dia akan over. Apa-apa pun dia tak ada akan jadi course dulu. Betul tak? Ada pengalaman tak dulu? Lepas walaupun guru kita tak boleh. Alim lagu mana pun, Maulana ke Habib ke tak boleh. Turun daripada langit, ganggu hijab, bukan minggu tak hijab. Tak boleh juga. Hukum tak hukum. Yang paling hebat sekali Rasulullah. Bila bai'ah janjian yang besar dalam sejarah dengan laki-laki Nabi salam, dengan perempuan Nabi kata tak payah salam, cukup dengan lisan sahaja. Nampak? Maka tidak ada pemimpin yang lebih hebat melainkan Rasulullah. Orang lain cahaya. Hubungan air penawar. Hubungan air penawar. Air ni, air tawar. Air ni memang tiup. Dia memang tawar lah. Tiup kau tambah memang tawar lagi. Yang sebenarnya tiup-tiup di air ni amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiup-tiup ni Rasulullah. Bukan kita tibun nabi. Kitab perbuatan Rasulullah atau kitab-kitab hadis. Contoh mudah dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, banyak hadis-hadis Nabi tentang berubat. Nampak? Tiup di air, tiup di tangan, tiup di kepala budak, tak ada masalah. Ini dibolehkan. Yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Sebab itulah diturunkan sakit dan diturunkan ubat. Ada orang baik sensei. Betul tak? Sensei itu doktor lah, tapi bahasa Cina panggil sensei. Ada orang baik dengan doktor. Doktor biasa bukan doktor makan. Ada orang baik dengan bomo. Bomo ni bahasa Melayu. Doktor. Orang putih panggil doktor, Arab panggil tobik. Nampak sama saja. Cuma kita di Alpitan kita panggil bomo. Marahlah dia. Padahal dia ngaji master. Padahal dia dah bomo. Bahasa Melayu. Ada bomo, doktor, tobik, sensei, orang yang mengamalkan perubatan. Jadi perubatan cara tiup ini boleh. Baca ayat Quran dan sebagainya.
datang ke satu hari tu Abu Sa'id Al-Khudri. Nampak tak? Jadi dia ni pergi singgah di satu kampung pada waktu malam, nak bermalam dekat dengan telaga kampung tu, mudah nak ambil uduk dan sebagainya. Orang kampung tu sombong, kata tak boleh, tak benar. Maka dia bermalam di luar dekat bukit. Allah nak balas kejahatan penduduk kampung ni. Maka datang seekor ni, datang dia panggil lagu Still Loving You ni. Scorpio. Dia gigit kaki, dia kekek ke punggung. Bekok kaki, panggil Tok Momo lah, apa tu semua tak hilang. Akhirnya dia kata ada beberapa orang singgah bermalam di luar. Ada kemah, kita boleh minta tolong dia. Panggil Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, mari tiup dengan baca Fatihah, tiup di kaki, tiup di air, baik penyakit. Beritahu pada Rasulullah. Rasulullah tanya, hei Abu Sa'id, mu tahu mana Fatihah ni surah jampi? Nampak? Mana Fatihah adalah surah jampi. Jampi ni makna kita baca dan tiup. Pernah seorang penyakit ain. Penyakit ain ni dia, mata dia bahaya. Bila dia tengok orang boleh pengsan. Ini wujud. Nabi kata kalau orang begini kena penyakit ain, kena ain, lebah pengsan, panggil orang yang mata bisa tu, mandikan dia. Air dalam besen bekas mandi, jiruh orang yang pengsan tu, dia bangun. Nampak? Ini jampi-jampi yang dibenarkan di zaman Rasulullah. Kalau tak boleh, jampi mengarut-mengarut dengan jin tanah, jin api, jin air, jin tolok, jin sasudin, panggil berlaku. Apa yang tak boleh? Mengarut-mengarut. Ini saya ada dua soalan, dan soalan ini merupakan soalan terakhir. Baik. Soalan ini begini. Dalam situasi sekarang ini, suasana fitnah, terutama mengaitkan seseorang dalam media masa atau kabar, umpamanya pelakuan seks dan sebagainya. Adakah ini merupakan sesuatu yang berdosa, dan apakah kita nak berikan status media yang begini? Yang kedua ialah seorang hamba ini sentiasa bertaubat, tetapi dalam keadaan bertaubat masih lagi melakukan kesilapan tanpa disedari. Jadi bagaimana Ustaz menguruskan ini? Baik. Masalah sekarang ni ambil gambar curi atau gambar superimpose, kemudian highlightkan dalam paper, nak tahu molek ke tidak. Jawabnya, kalau perkara tu betul pun haram kita siap. Benda tu betul berlaku, memang dia ada girlfriend, ada boyfriend, haram kita siap, tak boleh. Lepas tu mana-mana kita ngajar. Contoh mudah, kita jiran sebelah kita jalan-jalan, kita pergi bandar, kita tengok isteri jiran kita atau isteri kawan kita cakap dengan laki-laki lain. Nampak? Haram kita pergi kabur ke lelaki ni. Berdosa besar, tak boleh. Walaupun dia orang sedang dating, memang dating lah, duduk minum air sama, kaki duduk kabur ke bawah, sedangkan kita kenal husband dia, haram kita kaburkan husband dia, sebab dia akan mencetuskan permarahan dan kemusnahan pada rumah tangga dia. Yang kita boleh kabur pada ampunnya badan saja. Saya tengok awak ada suami lain belakang, awak ada suami dah tak baik buat gitu. Awak tak buat gitu lain kali. Kalau tahu ni suami awak, susah nak nyanyi orang. Tu saja tugas kita. Apa pergi kabur ke lelaki dia? Kita tengok lelaki dia cakap dengan perempuan lain, kita pergi kabur ke bini, pasal bini dia staff kita. Kita tengok husband awak tadi, awak cakap dengan perempuan mana sampai sukanya. Balik karang siap Dundang. Kawan tu kan cerita, tidur balik. Itu perkara yang betul. Ada penyebawa masuk dalam kereta, masuk dalam hotel tu, kita tahu, kita nampak tu, jangan kabur juga. Tak boleh kabur. Kena tutup aib orang. Allah tutup aib kita di akhirat ini. Sebab kita banyak aib ni pergi highlight dalam soal kabur. Kalau betul benda tu berlaku, berdosa besar. Yang tukang cetak soal kabur, editor dan sebagainya, semua terlibat. Nampak? Kenapa? Ada dua ala syarika fa'il. Orang yang membantu menyuruh benda-benda yang jahat seperti ini, dosanya sama dengan pelaku dan mastermind itu sendiri.
Nampak? Manakala ini dianggap 1000 tahun dalam api, mu tuan suat kapok 1000 tahun juga dalam api ni. Itu kalau berita tu betul, tak boleh. Sebab tu kalau benda-benda aib orang ni suat kapok hebat. Sebab manusia ni suka benda hak hidup. Benda hak tak baik, kita suka. Nah, sebab tu orang mari mau ceritakan cerita benda baik, kita tak nak dengar. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa dia? Allah, Cik Ani. Masuklah lama nak tengok. Nak kapal ni ada cerita sedap sikit. Cerita sedap ke mana? Allah, tu lah kawan kita tu. Baru masuk tu, baru pula. Allah, dia tu kalau di rumah berani suruh masuk. Dia cerita. Lepas masuk dia pergi ambil anak pula sekarang. Balik sekolah dia pergi solat. Balik solat dia tunggu suami dia. Dia jamu suami dia makan. Petang-petang tu dia hantar anak pergi main bola balik rumah. Dia tunggu itik. Sedap tak tengok? Pasal cerita tu baik. Tapi kalau cerita Dia bosan. bosan lah. Kalau nak tengok cerita jahat. Waalaikumsalam. Kalau ada cerita pula Cik Yah dah lagi bos biasa. Bos itu baru nikah nak janda. Ini baru bel. Betul tak? Sambung gini. Tengok. Kita hati kotor. Bagi ramai pembaca-pembaca yang hatinya kotor suka benda gitu. Situlah cermin masyarakat itu sendiri. Lepas tu negara kita sekarang ni negara yang cukup kotor. Nampak? Benda-benda buruk orang nak sia orang. Apa tahu lagi kalau fitnah. Nak lebih dahsyat daripada membunuh. Kita ni ada tak keburukan? Ada tak? Jadi kita highlight lah keburukan kita. Di depan mata kita, biar kita rasa insaf. Hak kawan kita tak boleh, jangan kita. Nampak tak? Tugas kita. Kalau kita nak segala jahat kita Tuhan tutup, maka tolong tutuplah hak orang. Sebab kita campur ni. Ini manusia sudah hilang pedoman, ikut suka apa saja tu. Asal dia dapat kuasa, kekalkan kuasa, dia dapat duit, dapat pangkat dan sebagainya, sama kawan pun petek. Satu pangkat kosong, maka 3 yang layak, 3 ni akan saling membunuh sesama sendiri. Saya tahu ramai hak nak CEO, nak dapat CEO, ada yang nak naik jadi general. Dia sekarang baru beri jadi general. Dia penolong, dia bawa CEO, dia nak CEO, jumpa saya. Jumpa, dia kata saya dah tolong semaya ajak gini-gini. Kerana ni layak. Kawan ini tak layak, dalam jabat ni jahat. Dia burukkan kawan dia supaya dia naik. Ni berlaku habis dalam poli ke, dalam kaki tangan kerajaan ke, dalam tentera ke. Dia akan reka satu cerita-cerita dan bila-bila dia tersebar, maka buruk, maka dia layak. Benda ni lah motif utama, iaitu nak dapat kepentingan diri semata-mata, tak peduli lagi siapa, seolah-olah dia bukan lagi beragama Islam. Apa dua tadi? Taubat. Sentiasa bertaubat tetapi masih lagi melakukan kesilapan. Baik. Sebab tu yang pertama kita dengar makna maksum. Maksum ni man usima minal ismi. Allah jaga dia tak buat dosa. Siapa dia? Nabi-nabi dan para rasul. Mereka saja maksum. Lain daripada itu kita semua tak lari daripada sunyi dan salah. Sebab itulah Nabi anjurkan kita 70 kali sehari kita kata astagfirullah. Bangun pagi 10 kali, lepas subuh 10 kali, lepas zuhur 10 kali, asar 10, maghrib isyak 10, nak tidur 10, 70 kali. Kerana Allah buat kita, dia beri kita satu perkara hak hebat, nafsu namanya. Maka dia tahu dah, bila kita hidup, kita banyak ikut nafsu, kita banyak salah. Maka dia anjurkan alternatif untuk bertaubat. Allah dah heran kita banyak dosa. Allah heran kenapa tak mau minta maaf. Faham tak? Sedangkan dia orang yang sangat, Tuhan yang sangat pemaaf. Nampak? Jadi kita dah baik dah buat juga salah. Baik dah buat juga salah. Kerana selagi kita bernama manusia, selagi itu kita bernama orang yang melakukan dosa. Cuma jangan kita mengidam-idam, kalaulah boleh aku dapat buat dosa sepanjang masa, alangkah eloknya. Jangan gitu. Tapi ya Allah, salahnya, bodohnya aku semalam. Padahal aku dah berjanji dah, aku buat juga. Allah nak dengar gitu. Allah nak dengar, kita mengaku kita jahat, kita mengaku kita bodoh, kita mengaku kita kurang. Batu orang yang paling jahat, tak pernah sembahyang, tak pernah buat baik sekalipun, tapi sekali dia bertaubat, syurga. Dalam cerita Bani Israel, perempuan tu dia GRO yang paling cantik sekali. Pelacur paling cantik,
dalam zaman Bani Israel. Bani Israel ini di Mesir lah, orang Mesir, orang Palestin. Orang Palestin ni mata hijau mancung, kulit merah, orang lawa. Nah, maka kalau pelacur yang high class sekali lawa dah. Dari semayangnya tidak, tapi dia silap. Dia dipegang agama Nabi Musa AS. Tak semayang, kerja berzina. Nampak tak? Tapi beri makan anjing saja. Allah beri dia surga. Kerana dia kesian kepada anjing yang berkorang. Dia tolong cedok, beri minum ke anjing. Atas nama dia ada kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia ke syurga. Tapi bukan kita nak jadi macam pelacur ni pula. Nak jahat dia lah, pasal sekali anjing pun ni. Jangan begitu. Apa maknanya luasnya rahmat dan keampunan Allah. Jadi jangan cita-cita lagi nak buat dosa, tapi cita-cita nak buat baik. Anytime bila berlaku buat dosa, dia bodohnya aku, salahnya aku, silapnya aku, memaafkanlah ya Allah akan aku. Allah nak dengar waktu berulang-ulang kali. Dan insya-Allah kalau ada begitu, dosa banyak mana pun kita ulang. Dan bukan kita cita-cita, dengan silap kita, dengan alpa kita, dengan lala kita, Allah boleh ampunkan kita anytime, any place, dulu, kini dan selamanya. Terima kasih Ustaz. Nampaknya kita berakhir di sini saja, jam 1:30 tengah hari. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pada masa dan ruang yang lain pula. Untuk kesempatan ini, saya memohon sebaik Ustaz untuk membacakan doa. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan kerahmatan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna fi hadzal yawmil mubarak min as-sa'il mawdudin wa min asy-syarril mawdudin. Allahumma ja'alna hadzal yawma marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'da farqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syaqyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zidna 'ilma wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita jumpa lagi lain ruang dan insya-Allah kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.